What is IBS? Seperti yang diketahui umum, terdapat pelbagai isu yang berkaitan dengan permasalahan pembinaan secara konvensional berbanding dengan pembinaan secara IBS. Aktiviti pembinaan yang tidak diurus dengan baik boleh menyumbang kepada beberapa permasalahan. Pembinaan yang masih menggunakan kaedah konvensional mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghadapi masalah kerana memerlukan aktiviti yang banyak di tapak binaan berbanding dengan menggunakan kaedah IBS. Antara permasalahan yang kerap berlaku di tapak binaan ialah pengaruh getaran, keselamatan, logistik, bising dan juga lambakan pekerja asing. Isu pertama yang berlaku ialah pengaruh getaran. Masalah getaran ini boleh dibahagikan kepada dua faktor. Faktor yang pertama adalah getaran yang disebabkan oleh pembinaan itu sendiri ataupun getaran yang datang dari pembinaan lain. Jika pembinaan yang dilakukan itu terletak di tengah bandar, getaran yang berpunca dari aktiviti pembinaan itu pastinya memberi kesan terhadap pembangunan sekeliling. Selain daripada itu, getaran yang disebabkan oleh jentera pembinaan juga boleh menyebabkan kepada kerosakan struktur bangunan yang dibina. Bangunan yang dibina mungkin akan menjadi retak dan mengalami penurunan kualiti. Isu yang kedua ialah logistik. Projek pembinaan yang berskala besar yang dibina di kawasan bandar pasti mempunyai kawasan binaan yang terhad dan masa untuk menyiapkan projek yang singkat akan memberi masalah kepada logistik. Kawasan tapak binaan yang sempit akan menyukarkan pergerakan jentera-jentera pembinaan seperti kren, jentolak dan sebagainya. Selain daripada itu, kepadatan pekerja yang perlu menyiapkan struktur-struktur tertentu menghalang pergerakan jentera-jentera ini untuk bergerak. Oleh sebab itu, masa yang diambil untuk menyiapkan sesuatu struktur mungkin mengambil masa yang lama. Kesan daripada isu logistik berkenaan telah menyebabkan kepada penambahan waktu untuk menyiapkan projek serta menjejaskan kualiti bahan binaan. Kecuaian dalam mengendalikan logistik juga mampu membahayakan keselamatan pekerja dan penduduk kawasan tersebut. Isu yang ketiga yang sering diutarakan ialah bunyi bising yang datang daripada aktiviti pembinaan yang merupakan perkara yang sudah biasa. Akan tetapi, jika bunyi bising tersebut kerap mengganggu kawasan kejiranan ataupun kawasan perniagaan yang berada berdekatan dengan tapak binaan, maka ianya akan menyebabkan penduduk di kawasan sekeliling merasa tidak selesa. Sebagai contoh, lori yang mengangkut konkrit IBS yang tersekat di kesesakan lalu lintas akan mengakibatkan konkrit yang dibawa hilang kualitinya dan tidak sesuai untuk aktiviti pembinaan. Maka dalam situasi tersebut menyebabkan pihak pemaju terpaksa mengeluarkan kos lain dan menyebabkan kepada kerugian. Tambahan lagi, alam sekitar juga turut terkesan hasil daripada pencemaran udara yang berpunca daripada egzos lori. Pembinaan secara kaedah konvensional juga biasanya mempunyai tempat penyimpanan untuk barang dan bahan binaan. Jika tempat pembinaan bahan tidak mampu untuk menampung atau melindungi bahan, maka bahan-bahan binaan tersebut akan terdedah kepada cuaca, panas terik dan hujan dan seterusnya menjejaskan kualiti bahan berkenaan. Proses pembinaan konkrit peratuang melibatkan kepada beberapa peringkat yang dibahagikan kepada 6 peringkat. Pada peringkat yang pertama, kita memerlukan kepada lukisan kejuruteraan. Sebelum pembuatan konkrit peratuang ini dilakukan, ianya memerlukan kepada lukisan kejuruteraan yang bersifat 3D untuk memudahkan pihak yang terlibat untuk membentuk konkrit peratuang yang dikehendaki. Jadi apabila lukisan tersebut telah diluluskan, ianya akan dihantar ke kilang untuk digunakan sebagai panduan. Pada peringkat yang kedua, iaitu pembuatan sangka bertertulang ataupun pembuatan keluli bertertulang. Palang ataupun dikenali sebagai besi akan dipilih terlebih dahulu dan diketepikan dari rak simpanan. Kemudian ianya akan dipotong dan dibengkokkan mengikut dimensi dan ukuran yang telah ditetapkan. Seterusnya, besi-besi berikutnya akan dihimpun dan diikat bersama untuk membentuk sangka. Untuk situasi yang berbeza, keluli ini akan dimasukkan setelah konkrit dituang ke dalam acuan. Ianya berdasarkan kepada bentuk konkrit peratuang yang diinginkan oleh pelanggan. Pada peringkat yang ketiga, iaitu penyediaan acuan dan pemeriksaan dilakukan. Acuan akan disediakan dan pemeriksaan akan dilakukan sebelum sangka bertertulang diletakkan.
Acuan yang digunakan ini perlu kukuh untuk menampung berat konkrit yang akan dituang. Pemeriksaan perlu dilakukan agar tiada kecacatan kepada hasil produk. Selepas pemeriksaan dilakukan, sangkap bertulang tersebut akan diletakkan ke dalam acuan. Peringkat yang keempat iaitu meletakkan konkrit ke dalam acuan. Konkrit perlu ditapis dan diuji terlebih dahulu. Jadi apabila konkrit telah siap dibuat dan diuji mengikut proses yang telah ditetapkan, maka ianya akan dipindahkan ke dalam satu buket yang khas. Kemudian konkrit tersebut akan dituangkan ke dalam acuan yang telah disediakan sebentar tadi. Selepas dituang, konkrit itu akan diratakan dan dipastikan ianya dituang secara merata. Pada peringkat yang kelima iaitu peringkat pengawitan. Kemudian proses pengawitan pun bermula. Produk ini akan diletakkan semalaman untuk menangkap haba daripada proses penghidratan. Ianya dilakukan untuk menguatkan konkrit peratuang tersebut. Jadi juruteknik QC ni kena pastikan produk tersebut tu mencapai kekuatan sebanyak 2,500 hingga 3,000 PSI sebelum acuan tersebut dibuka. Pada peringkat yang keenam, pemeriksaan akhir selepas hasil produk dikeluarkan daripada acuan, ianya akan dibersihkan terlebih dahulu. Pihak juruteknik QC tadi akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil produk iaitu konkrit peraturan ini. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan hasil produk tidak mengalami kecacatan. Seterusnya, hasil produk konkrit peraturan ini akan dilabel dan disimpan sebelum dibawa ke tapak pembinaan. Ia perlu dijaga rapi untuk tidak mengecewakan pelanggan. Konklusinya, konkrit peraturan ini merupakan salah satu kaedah IBS yang sangat mudah untuk dibuat kerana ianya hanya memerlukan kepada tertulang, acuan dan juga konkrit melalui proses pengawitan dan juga diperiksa terlebih dahulu sebelum dibawa ke tapak pembinaan. Konkrit peraturan boleh dibentuk untuk berbagai fungsi sebab telah didapat ditemui semua jenis komponen konkrit peraturan di semua jenis bangunan seperti jabatan, hospital dan rumah kediaman. Untuk konkrit peraturan ni, dia ada 3 elemen iaitu tiang, rasuk dan papak. Yang pertama adalah tiang. Tiang konkrit peraturan ni dia menambah kekuatan dan kelunturan serta meningkatkan jangka hayat bangunan. Tiang ni dia boleh dibuat mengikut reka bentuk dan menggabungkan ciri ataupun kelengkapan khas. Dan tiang ni dia dapat didirikan sebanyak 5 kali lebih cepatlah berbanding dengan kaedah in situ. Begitu juga dengan penjimatan tenaga kerja. Kemasan berkualiti tinggi dia dapat dicapai dengan tiang konkrit peraturan ni dia boleh dipasang pada waktu malam. Dan dia mempunyai ketinggian 1 hingga 2 tingkat dengan menggunakan tiang konkrit peraturan ni. Jadi kaedah penyambungan ke tapak dan laju kat atas ni dia akan berbeza mengikut reka bentuk. Konkrit peraturan yang kedua adalah rasuk. Rasuk ni dia banyak digunakan bangunan yang high rise building pada masa sekarang ni. Mereka sangat sesuai lah untuk kediaman ataupun dengan bangunan komersial. Sebab sistem rasuk ni dia meminimumkan keperluan penggalian dan juga dia menggunakan kerangka ataupun rasuk tin yang sering dimasukkan ke dalam reka bentuk bangunan. Mengenalikan rasuk ni dia kadang-kadang dia tak mudah, tapi dengan bantuan perangkat yang sedia ada, proses ni dapat dikendalikan dengan lebih berkesan dan penting lagi dia lagi selamat lah berbanding dengan kaedah konvensional. Yang terakhir adalah papak. Papak ni dia bertindak dan reka bentuknya dia seakan-akan dengan reka bentuk rasuk, tapi secara umumnya reka bentuk papak ni dia lebih mudah sebab lebar papak ni dia telah ditetapkan kepada 1 meter dalam pengiraan reka bentuk ni. Jadi tegasan dalam papak ni biasanya kecil dan tak kritikal kecuali apabila terdapat beban tumpuan yang lebih besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menganalisis tentang kelebihan dan kelemahan dalam sistem IBS dan berikutnya dan diakhiri dengan kesimpulan secara keseluruhan tentang IBS. Nama saya Muhammad Samrusti bin Razi, nama metri 263099. Okey, yang pertama saya akan menyentuh tentang kelebihan IBS. Kelebihan yang pertama adalah dapat menghasilkan produk berkualiti tinggi dan sisa yang minimum dengan persekitaran kerja kilang yang lebih mudah dikawal. Yang kedua adalah tidak memerlukan sokongan kayu konvensional dan mengurangkan bahan sokongan dengan menggunakan elemen pemasangan lengkap atau sistem sokongan untuk proses penuangan di tapak.
Kelebihan yang ketiga adalah dapat menghasilkan platform kerja yang lebih kuat dan selamat dengan elemen pemasangan lengkap. Kelebihan yang keempat adalah kerja siap lebih cepat dengan penggunaan komponen prapasang untuk menggantikan penolongan di tapak. Kelebihan yang kelima adalah tapak bina akan lebih selamat, bersih dan teratur dengan pengurangan jumlah sisa serta bilangan kerja di tapak bina dan bahan pembinaan pun prapasang yang sedikit. Kelebihan yang keenam adalah jumlah kos pembinaan yang lebih murah secara keseluruhannya berdasarkan semua faktor di atas. Kelebihan ketujuh adalah pengawalan kaedah ataupun keadaan kerja yang dilakukan oleh tenaga mahir. Yang kesembilan adalah kualiti bahan juga dalam kawalan. Dan akhir sekali, penghasilan produk berinovatif dan juga dapat memperbaiki kawalan kos dan belanjawan. Berikutnya saya akan menganalisis kelemahan dalam sistem IBS. Kelemahan IBS yang pertama adalah kurang tenaga pakar. Penggunaan teknologi IBS ini sangat memerlukan tenaga mahir untuk mengendalikannya kerana IBS ini bukan sahaja melibatkan proses pembuatan struktur itu sahaja, ia juga melibatkan tenaga pakar dalam kerja-kerja pemasangan, penyelenggaraan dan pembinaan struktur IBS tersebut. Kekurangan pendedahan mengenai teknologi ini akan membuatkan kepentingan teknologi tersebut dipandang rendah oleh setengah pemaju dan syarikat pembinaan yang ada. Kelemahan yang berikutnya adalah kos yang tinggi. Apabila melihat penggunaan teknologi IBS ini adalah sangat memerlukan tenaga pakar, Malaysia terpaksa mengambil tenaga pakar tersebut dari luar negara untuk mengendalikan sistem teknologi tinggi ini kerana mereka lebih cekap dan mahir. Jadi kosnya pembinaan semakin tinggi dan faktor ini juga boleh dikaitkan dari segi kos pengangkutan untuk dibawa ke lokasi tapak pembinaan. Kelemahan yang ketiga adalah bahan kurang berkualiti. Pengeluaran komponen IBS ini masih lagi proprietary dan tidak standard menyebabkan harga komponen itu tidak dapat dikawal. Pengawalan kualiti di kalangan pengeluar kecil IBS yang lemah menyebabkan struktur-struktur yang dibina melalui IBS ini tidak kuat dan mudah rosak. Perkara ini boleh menyebabkan berlakunya kerugian yang besar kerana jangka hayat bangunan tersebut menjadi pendek. Kesimpulan secara keseluruhannya, saya dapat meringkaskan sebarang kerja untuk membina bangunan baru ataupun bangunan tambahan mestilah terlebih dahulu mementingkan sistem pengurusan pembinaan dan menggunakan teknologi pembinaan. Teknologi dalam pembinaan ini adalah mengurangkan seberapa mungkin kegagalan dan kecacatan terhadap elemen dan peralatan bangunan secara pengurusan efektif dan sistematik. So, secara kesimpulannya, cabaran utama dalam melaksanakan IBS di Malaysia adalah daripada segi kemahiran dan standard yang diperlukan. Penambahbaikan perlu dilakukan dengan lebih teliti dan serius untuk menaikkan penggunaan teknologi pembinaan ini kerana kemampuan dan kelebihannya boleh mengatasi banyak masalah yang berlaku apabila menggunakan kaedah konvensional seperti yang digunakan sekarang. Sekian daripada saya. Terima kasih.